Sejak mula langkah menggalas bebanan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah. Apa khabar semua sahabat-sahabat, rakan-rakan dan sidang penonton sekalian? Kita sekarang sudah pun memasuki hari yang ke-19 tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan tenang, dalam keadaan sejahtera dan terus menerus mengikut perintah dan arahan semasa daripada pihak kerajaan dan juga nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia bagi sama-sama kita menangani dan bertempur dengan COVID-19 ini. Mudah-mudahan keadaan semakin baik dan keadaan semakin pulih. InsyaAllah pada kali ini seri yang ke-19 kita berbincang berkenaan dengan bertaubatlah. Kawan-kawan sidang penonton yang dirahmati Allah, ujian wabak COVID-19 ini diharapkan menjadi satu muhasabah kepada diri kita semua, khususnya umat Islam. Di mana apa sahaja kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ini telah dijelaskan oleh Allah adalah disebabkan tangan-tangan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah jelas kerosakan di darat dan di lautan disebabkan kelakuan tangan-tangan manusia itu sendiri, maka mereka ditimpakan azab sebahagiannya, mudah-mudahan sebahagian yang lain kembali. Jadi berdasarkan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa sahaja kerosakan, kebinasaan yang berlaku adalah disebabkan faktor kelalaian ataupun kerosakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan berlakunya azab ataupun musibah di dunia ini adalah sebahagiannya untuk sebahagian yang lain kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita yang berada di dalam tempoh ujian wabak COVID-19 ini dengan berlaku keadaan yang membimbangkan dari sudut kesihatan dan nyawa serta memberikan kesan impak yang negatif ke atas terjejasnya ekonomi, mudah-mudahan kita semua kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan dalam tempoh wabak COVID-19 ini kita tidak mau bertaubat, maka apakah lagi ujian yang kita mau harapkan? Sudahkah tidak cukup hebat ujian wabak COVID-19 ini? Ratusan ribu melanda ke seluruh dunia ini. Alhamdulillah, peringkat Malaysia ada menunjukkan penurunan, walaupun begitu masih lagi berlakunya kematian dan berturut-turut beberapa hari berpanjangan ini, satu hari lebih daripada 100 kes. Adakah kita mau mengharapkan ujian yang lebih dahsyat daripada ini baru nak taubat? Atau kita bimbang dalam ujian COVID-19 ini yang cukup membimbangkan kita sehingga kita sudah 3 kali Jumaat tidak dapat nak mendirikan semayang Jumaat kerana keuzuran syar'i. Masjid-masjid ditangguhkan aktiviti himpunan serta solat berjemaahnya. Maka kalau kita tidak bertaubat, dibimbangi kita akan lewat dalam taubat kita. Sedangkan untuk bertaubat adalah wajib untuk bersegera. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah bertaubat memohon keampunan daripada Tuhanmu dan mengharapkan balasan syurga yang disediakan luasnya terbentang seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Justru untuk bertaubat, jangan tunggu masa sehingga kita rasa kita dah nak mati, iaitu tua, kerana mati tidak syaratnya tua, mati tidak syaratnya sakit, tapi mati syaratnya apabila kita telah hidup, maka kita semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Maka untuk kita bertaubat, ada syarat-syarat dan ada adab dia. Semoga taubat dan istighfar yang kita sebutkan dan kita lafazkan itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bertaubat, pertama kita mesti merintih dengan hati yang benar-benar merintih, meruntun mengharapkan keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas seluas-luasnya. Tidak hanya bertaubat pada mulut tapi hati tidak menghayati.
kerana itu tidak menjadikan seorang itu benar-benar pada kelakuan hatinya tadi menyesal, tetapi dia sekadar hanya melafazkan tanpa ada penghayatan. Sebab itu kita mestilah memastikan penghayatan tadi berlaku di dalam hati. Tatkala kita beristighfar, Astaghfirullahalazim, pastikan hati kita juga turut meruntun mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mesti merasai dosa akan diri kita. Kesalahan yang kita lakukan itu kita mesti rasai dan akui. Kerana kalau tidak, kita akan tidak mendapat pengampunan Allah. Mereka yang tidak mendapat pengampunan Allah, maka mereka yang rugi. Sebab itu kita lihat bagaimana taubat Nabi Adam AS, yang dia berdoa kepada Allah, mengakui kesilapan dia. Semoga mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dan memberikan belas kasihan. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan berkatalah Adam dan Hawa, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami, yakni melanggar akan arahan kamu. Dan sekiranya kamu tidak mengampunkan kami dan tidak merahmati belas kasihan kami, nescaya kami tergolong dalam kalangan orang-orang yang rugi. Maka mesti mengakui kesilapan diri dan juga mesti merasai kesalahan supaya kita merasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jangan pernah putus harap kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesilapan dan kesalahan kita yang lalu, kerana Allah Subhanahu wa taala sahajalah tempat kita bergantung, tidak ada selain daripada Allah. Sebagaimana zikir Nabi Yunus alaihissalam tatkala ditelan oleh ikan yang disebut ikan hut ataupun ditafsirkan sebagai ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku daripada kalangan orang-orang yang menzalimi diri. Maka mesti ada pengharapan hanya kepada Allah, tidak ada selain daripadanya. Jadi mudah-mudahan dalam tempoh ujian wabak COVID-19 ini kita bertaubat dan kita meminta ampun kepada Allah. Syarat dia sebagaimana yang diucapkan tadi. Yang pertama adalah kita kena merasai penghayatan dalam diri. Yang kedua, kita mesti mengakui akan kesalahan kita. Dan ketiga, tidak ada selain daripada Allah tempat kita bergantung harap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang silap, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jangan lupa subscribe YouTube Zuhaili Saiman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.